Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, sementara nak tunggu, kita ada beberapa minit lagi untuk JM JM live ataupun JM menjadi speaker jemputan di Clubhouse, ya. Okey, Clubhouse ni satu channel yang mana dia gunakan iPhone sahaja. Clubhouse ni dia tak boleh nampak muka kita tau. Dia just suara je, dia macam DJ radio. Macam tu. Tapi kita juga boleh linkkan dengan Google. Jadi mana anda yang tak dapat yang tak ada iPhone, so jangan risau, okey. Sebab kita boleh gunakan link Google link untuk bersama mendengar perkongsian di Clubhouse. Okey, hari ni juga JM buat live juga di page Aura Rezeki Malaysia tentang topik yang sama juga hari ni. Tajuk JM perkongsian di Clubhouse dan juga di page Aura Rezeki hari ini adalah kita boleh mencintai orang lain tanpa memimpin. Tapi kita tidak boleh memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. So, apakah itu maksudnya? Ini ada kaitannya tentang bagaimana kita nak membina tim dalam kumpulan. Jadi, nantikan perkongsian daripada JM pukul 9 sekejap lagi ni. Okey, di Clubhouse, juga di Google link dan juga di page Aura Rezeki Malaysia secara langsung. Okey. Alright. You all juga akan dengar perkongsian di Clubhouse juga nanti, ya. Okey, dan JM harap mana yang bersama dengan JM minta tolong kongsikan video ataupun live JM ni kepada lain. Mungkin jika boleh link ke TikTok, mungkin anda juga boleh. Mungkin ada yang lebih kreatif yang secara live ni boleh di share ke TikTok. JM masih belum belajar lagi yang tu. Mungkin ada di antara anda yang sudah expert tentang TikTok, boleh jugalah kongsikan live JM ni. Okey. Okey, JM akan masuk. Okey. Okey, terima kasih Farid. Sama. Alright, seperti biasa puan, kita mulakan latihan kita CEO Daily Hurdle dengan bacaan surah Al-Fatihah. Moga-moga dengan bacaan surah Al-Fatihah Allah lindungi, Allah melindungi, Allah rahmati dan Allah memudahkan usia kita pada pagi ini, insyaAllah. InsyaAllah. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengetahui hikmah dan hadis bacaan surah Al-Fatihah, saya ambil persilakan dari Ustaz Hafizi ketika Habib mengadakan sesi hari kantin. Oh, alhamdulillah. Memang Ustaz Hafizi ceramah bacaan Al-Fatihah saya. Dan ketika itu antara yang Ustaz Hafizi minta saya berbagi adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Untuk pagi ni saya teruskan insya-Allah. Allahumma salli Muhammad wa sallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Komen sikit sama ada di Clubhouse ni you all dengar ke tak? Doakan moga dengan manfaat bimbingan guru adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
panggil sebagai morning briefing ataupun bergantung pada Waalaikumsalam. awal Terima pada awal kasih. shift. Yang mana alhamdulillah dari segi perkongsian ia lengkap. Ia merangkumi product knowledge, technical issue technical. Contohnya bila dalam customer service design form saya diberi akses kepada Centouch, kepada Siebel dan Canon. Dan alhamdulillah kongsian juga aktiviti ini juga membantu saya mengukuhkan buah dan silaturahim bersama dengan mereka yang lebih dahulu bersama masyarakat. Di Alhamdulillah. sini kita garap rasa pengalaman itu, okey. Kita garap rasa pengalaman itu berdepan dengan situasi-situasi tertentu, khususnya dengan pelanggan dan khususnya untuk dan yang paling penting matlamat kita masa itulah mencapai jangkaan ataupun kepuasan pelanggan. Dan alhamdulillah daripada perkongsian aktiviti CEO Daily Huddle ni, saya Waalaikumsalam mencapai Kak Chung. satu tahap peringkat kebangsaan. Waalaikumsalam semua. Dari Selamat Sabah, pagi. saya pernah dinobatkan sebagai Sambil tu kita dengar Star bintang NPS Disember 2015. Dan ketika itu saya alhamdulillah dan ia memberi saya satu gambaran yang mana aktiviti CEO ini ada banyak manfaatnya. Andai kata masyarakat dan pada masa itu antara manfaat yang saya ambil ialah ia mematangkan saya daripada OE atau outlet executive kepada someone yang boleh di-rely, dia menjadi tempat rujukan kepada adik-adik batch yang seterusnya. Alhamdulillah, dan tujuan kita buat CEO Daily Huddle ni ketika penentuan, alright, dia tak ada live sharing, tapi kau tanya saya jawab. Antara manfaat dia is visibility untuk usahawan and minta share dulu ya. juga, You all. visibility ni tidak berakhir di sini Mungkin saja. you all ada Bawa pagi ni ada nak sibuk, so boleh share, nanti boleh dengar kemudian pun tak apa. Malam, 10 malam. Tapi yang ni saya bukan co-moderator dia. Co-moderator dia adalah Tuan Wan Zaki. Kita bawa aktiviti ni so rakan-rakan alumni TTC Black Hawk dan White Cap khususnya dapat lagi lebih banyak peluang untuk bersama dan mengenali peluang untuk membantu usahawan-usahawan seperti saya khususnya. Dia nak mengenali kredo, dia nak mengenali rukun keusahawanan. Basically, saya punya background, pengalaman saya terlalu rely pada rule of thumb. Dah beza, rule of thumb, tangan kita ni ada dua. So, kita pernah satu masa saya tanya, nak refer kanan ke? Rule of thumb kanan ke? Rule of thumb kiri. So, orang kadang-kadang ni saya tak nampak significant, relevansi rule of thumb dalam keusahawanan. I'm not judging, I'm not condemning, tapi this is what I did. So basically from sharing apa yang Tuan kongsikan semalam, balance scorecard is about balance scorecard to let go house. Dia lebih kepada balancing, and daripada perkongsian semalam Tuan kongsikan. So dalam keadaan ni, sebelum kita go further, sambil kita tunggu Tuan hadir, Tuan datang, kita satu ni, kita halu telinga rakan-rakan alumni TTC Black Hawk and White Cap. Puan Rina, Puan GM, boleh tak Puan kongsikan your 1000 hari sumpahan, perjalanan Puan tu, is it 1000 hari sumpahan ke atau 1000 hari munajat? Allah Akbar. Silakan Tuan. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang dikasihi. Semoga hari ini adalah 15 Ramadan ya. Moga kita sentiasa mendapat rahmat serta dakapan kasih sayang Allah sentiasa insya-Allah. Okey, Allah pandang wajah-wajah kita, Allah pandang usaha kita, apa yang kita buat pada hari ini. Moga platform ini Allah suka untuk kita kongsikan dan moga Allah suka apa yang kita buat dan apa yang kita usahakan insya-Allah ya. Amin.
Okey, cerita tentang 1000 hari sumpahan. Oh, 1000 hari sumpahan. Betul tu. Bila sebenarnya saya tak tahu apa itu 1000 hari sumpahan. Bila saya masuk dalam kelas Tuan Yuremi, baru saya faham, oh rupanya kita ni melalui 1000 hari sumpahan, iaitu proses. Itu adalah proses, kan? Proses yang mana kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita, especially dalam, kalau kita buat bisnes, dalam bisnes kita lah proses 1000 hari sumpahan tu apa. So dan bila Tuan Yurem kata bila kita dapat melaluinya, insya-Allah dia akan lebih mudah dan mudah. So 1000 hari sumpahan untuk saya adalah bila sebut je 1000 hari sumpahan kan, kita pun rasa macam nak wow, apa benda tu kan, tajuk ataupun ayat tu pun dah macam menggerunkan kita, 1000 hari sumpahan. So banyak sangatlah yang dilalui ya oleh JM. Okey, tak pernah, tak pandai buat bisnes, tak tahu, bukan actually pengalaman ya, macam okey, sebelum Farid, JM nak teruskan sahaja ataupun macam mana, ataupun mukadimah? Saya lebih minat nak tahu bagaimana GM ubah dan produk yang GM bawa ni. Garam kan? Ya, betul. Mandian garam dia boleh ubah kepada 1000 hari sumpah ni kepada 1000 hari munajat. Okey. Itu sebenarnya. Alright. Okey, boleh. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dululah ya. Okey, saya Puan Julinda binti Miswan daripada syarikat JMV Global yang berhad. Okey, dikenali sebagai Puan JM. Panggil saja JM. Okey, saya pengalaman dalam bisnes ni, saya bermula bisnes berumur, masa tu umur saya 26 tahun lah. So kalau ikutkan hari ni dah hari ni saya, kalau ikutkan tahun ni saya dah 44 tahun. Jadi lebih kurang 10 tahun jugalah pengalaman bisnes ya. Dan melalui banyak cabaran-cabarannya lah ya. Okey, bagaimana saya melalui produk garam Mandian Aura Rezeki dia sebenarnya macam ni tau. Pengalaman saya ialah kita buat bisnes, ada masa Allah uji Allah uji. Tapi Allah uji tu sebenarnya adalah kasih sayang dan rahmat dia sebenarnya pada kita. Tanpa ujian dia, kita tak ingat siapa kita kan. Tanpa ujian daripada Allah, kita tak tahu. Kita rasa kita dah betul jalan kita, cara kita kan. Okey, dekat situ saya diuji dengan kejatuhan perniagaan yang mana perniagaan yang saya usahakan pada tahun 2000. Actually saya bermula berniaga daripada umur 26 tahun, tahun 2003 macam tu. Saya menceburi platform multi level marketing. Okey, dekat situ saya bermulalah tentang keperitan hidup, keberanian. Maksudnya kalau dulu tak berani, melalui platform tu saya mendidik untuk jadi berani, untuk jadi lebih mengenali orang-orang dekat luar sana. Tapi ilmu adalah segala-galanya. Jika hari ini anda tak upgrade ilmu, anda tak boleh nak teruskan ke arah yang lebih, yang seterusnya ya. Jadi saya gagal dekat situ. Walaupun masa tu saya ramailah ya ejen-ejen dipanggil downline kan. Tapi kat situ saya gagal untuk membentuk mereka. Sebab tu hari ni tajuk yang saya nak bawakan kepada anda semua adalah kita boleh mencintai orang lain tanpa memimpin. Tapi kita tidak boleh memimpin orang lain
tanpa mencintai mereka. Ini tajuk ini sangat bagus untuk anda semua yang ada yang menggunakan sistem ejen. Jadi kena hadam betul-betul apa yang JM nak kongsikan. JM tak pandai tapi melalui pengalaman. Okey, jadi daripada situ JM gagal perniagaan pertama. Okey, JM mulakan lagi perniagaan. Ini perniagaan yang tak melibatkan sistem ejen ke, tak melibatkan nak bentuk rangkaian ke, tak. JM mula perniagaan membekal cenderamata kepada syarikat-syarikat swasta dan juga kerajaan. Okey, kat situ JM belajar lagi. Walaupun JM tak rekrut ejen, JM hanya tahu jual, dapat untung kan kat situ. Okey, dan dengan ilmu sekali lagi, tanpa ilmu JM gagal sekali lagi sebab pengurusan kucak-kacir. Jadi huru-hara sebab tak manage betul-betul ni. Jadi gagal sekali lagi dalam perniagaan JM. Okey, bukan apa, semakin lama berniaga semakin banyak hutang. Semakin lama berniaga semakin banyak hutang. So itu dah lain macam dah tu kan sumpahannya kan. Itu dah lain macam sumpahannya. Saya bila JM sebut pasal hutang tu tadi ya. Ini pun sebenarnya antara soalan saya dengan Tuan Yuremi. Okey. Sebab bila Tuan Yuremi mention pasal balancing kan. Adakah what is the best strategy bila nak buat hutang? Sebab ada few company, dia ada few cerita sahabat yang saya baca. Seorang ni dia dua ahli perniagaan yang berbeza lah. Seorang ni yang mana dia warisi perniagaan dia daripada bapa. Dia ni orang kaya dan dia orang anak ni punya konsep yang berbeza. Satu melalui tunai, satu melalui hutang. Tapi yang berjaya di situ adalah yang tunai, bukan hutang. But then sekarang ni sebab balik kepada kita nak ajak kepada realiti yang mana perniagaan itu memang tak lari hutang. Boleh lari hutang. Betul. Kalau kita refer balik macam saya refer tadi, rule of thumb. Semua bankers kata you boleh bagi hutang dekat orang, tapi not then that rule of thumb kata not more than 30%. Not more than 30%. So permainan ni kalau 20%, if not, kita akan ada cash flow problem. We will have facing a lot of problem in cash flow, cash guna aliran tunai. So badan macam tapi saya tak, dan bagaimana nak jadikan dia tak mesti kita tak melarikan hutang. Reality ni, like it or not, kita nak kejar sales. Dan nak achieve sales, one of it is hutang lah. Apa yang boleh bagi hutang? Is it okay kalau kita sale tu achieve tapi dalam credit note 60% dari apa yang kita achieve on the first week. So on the second week, what is the strategy? Third week, what is strategy? Ni balancing yang soalan yang saya nak tanya lah. Sebenarnya for that JM, kita minta izin untuk perkenalkan beri ruang pada Rim. And sebelum saya beri ruang pada Rim, saya nak maklum person in charge untuk, saya nak berterima kasih pada person in charge Iman, kerana beliau adalah person in charge dalam designing poster. And saya nak juga berterima kasih, sini ambil ruang dan ruang untuk berterima kasih pada Cik Kalis, kerana beliau adalah person in charge dari segi koordinator. Alright. So itu Puan Rim, saya silakan, saya ingin beri ruang pada Puan Rim. Boleh tak Puan Rim jelaskan, kongsikan bagaimana mungkin dah tahu dah Puan dengan KM ni, sebab ada following round kan 3-4 minggu dah CEO hadal ni berjalan. Kita know, kita kenal. So Puan Rim, I really want to know bagaimana Puan balance your 1000 hari sumpahan with your psychology certificate, kepada 1000 penajat. Masya Allah. Puan, silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay. 1000 hari sumpahan, 1000 hari munajat, dua benda yang langit dan bumi berperzaan. Baik, setiap orang macam JM ada bagi tahu tadi, ya, untuk satu-satu bisnes kita akan lalui 1000 hari sumpahan. Dan sebenarnya perkataan 1000 hari sumpahan tu sama juga which saya dengar buat pertama kalinya
di channel ni, di Black Code sendiri. Tapi bercakap mengenai 1000 hari sumpahan, setiap orang lalui perkara yang berbeza. Begitu juga saya. Dan saya rasa kemungkinan di ruang sekarang, which is saya rasa saya antara yang paling muda mungkin. Dan bila bercakap tentang 1000 hari sumpahan ni, kemungkinan saya punya pengalaman tak sebesar yang lain, tak sejauh yang lain. But then, begitulah 1000 hari sumpahan. Kalau kita tak lalui, kita tak tahu. Bercakap mengenai bisnes, baiklah saya kenalkan diri dulu sikit, Tuan Farid. Okay, nama saya Nur Hajri Binti Muhammad Ramzi. Alhamdulillah, currently saya dalam bidang bisnes yang agak berbeza dengan rata-rata Tuan Uremi punya alumni, which is saya sekarang dalam bisnes import dan export. Our main import adalah untuk cosmetics. Okay, bila kita bercakap tentang import dan export, kita akan berbalik kepada background somebody. Bila tadi Tuan Farid bagi tahu tentang psikologi, bagaimana daripada certification psikologi, saya ambil degree dalam psikologi, minor saya counselling. Saya buat major currently. Tapi bila diceritakan tentang psikologi dan bisnes, dia dua perkara yang agak jauh berbeza, which is saya buat terapi counselling tapi end up dengan bisnes. Ianya adalah kerana life. It's about life. So bila kita bercakap tentang life, semua orang lalui perkara yang berbeza. Baik, macam mana daripada certification of psychology kita beralih kepada bisnes? Baiklah, saya yakin kat sini bila orang tanya apa you punya big why dalam bisnes, apa you punya big why dalam bisnes, baiklah, untuk saya, bagi saya, semua orang yang masuk dalam bisnes actually dia dah ada why dia. Sebab kalau dia tak ada why dia tak akan buat bisnes. Untuk apa dia berbisnes? Sebab tu saya jarang bertanya orang untuk big why dia, sebab Morning. kita tahu Sambil you terdengar are in business because of something. Okay, berkaitan dengan saya punya business pula. Bagaimana dari, honestly, saya merupakan anak kampung lah, you can say anak kampung. Assalamualaikum Tuan Uremi pun ada. Saya asal daripada Jeli, Kelantan, which is very hulu. Sangat-sangat hulu. In fact, saya rasa dalam ni ada adik saya yang mendengar, dan adik saya dengar tu bagi pihak mak saya nak mendengar. So saya akan ceritakan a little bit berkaitan dengan macam mana daripada psikologi ke import export. Baiklah, saya berkahwin agak muda, usia 20 tahun saya berkahwin. Bila berkahwin agak muda, tekanan dia agak berbeza, which is saya ada satu cita-cita yang saya pegang dari kecil dan until now, which is cita-cita saya nak jadi suri rumah. Itu memang satu cita-cita yang saya pegang daripada saya darjah 3 lagi, boleh confirm dengan my mom ada kat bawah. Saya pegang cita-cita ni, which is saya rasa saya nak jadi suri rumah. Tapi saya bukan nak jadi suri rumah yang biasa. Saya nak jadi suri rumah yang berkemampuan dan berpelajaran. That two things yang saya rasa saya tak boleh salahkan sesiapa untuk untuk apa yang saya lalui dalam bisnes, sebab itu yang saya nak. Saya jadi businesswoman, saya lakukan bisnes ini untuk saya jadi suri rumah. Macam mana dua benda yang berbeza tu terjadi? Saya masa saya kahwin, bila agak muda, kita akan menghadapi financial problem. Saya rasa semua orang di awal perkahwinan akan hadapi financial problem. Tapi saya agak hardcore sikit, which is financial problem saya sampai satu tahap yang di mana saya menanggung isi rumah itu sendiri. So apabila saya menanggung isi rumah itu sendiri, saya harus lakukan sesuatu untuk saya keluar daripada isu tersebut, supaya saya dapat capai cita-cita saya untuk jadi suri rumah. Tapi sedangkan masa tu saya sedang dalam degree, saya dalam pembelajaran. So bila benda tu terjadi, saya fikir apa bisnes yang tak memerlukan modal, and then you boleh lakukan benda tu sambil belajar. So my first business
mana saya lakukan macam research lah. Research di mana apa yang boleh kita buat tanpa mengeluarkan modal. Which is satu benda adalah OPM. OPM is other people money. Okay, bila bercakap tentang other people money, mestilah kita memerlukan satu trust yang tinggi. So, saya gunakan platform saya, which is social media saya, untuk saya bina engagement, bina trust, dan saya cari peluang. First, bagaimana saya buat import ni, sebenarnya cerita dia agak kelakar. Sebab saya masa tu Boleh nanti pihak JM akan hubungi And then founders ni diorang kaya. So bila you tengok all these founders, you teringin untuk menjadi salah seorang daripada mereka. Tapi bila you tengok diorang punya struggle tu, it's very harsh tau. So untuk jadi suri rumah, I tak boleh jadi macam diorang. I tak ada masa untuk handle agents. I tak ada masa untuk handle ni sebab I masih lagi belajar. And I dalam degree masa tu. So apa I buat adalah I cuba untuk jadi perantara mereka. Which is untuk jadi founder, you mesti akan hadapi satu initial part, which is capital, modal. Untuk jadi founder, modalnya tak sikit, beribu. And then untuk student macam I, beribu tu agak tinggi dan mahal masa tu. So salah satu cara dia adalah yang I terfikir, sebab kita punya Rasulullah pun kata belajarlah kamu hingga ke degree Shina. And then masa tu I think yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, which is orang yang ditinggikan ilmu, orang yang ditingkatkan darjatnya. Then I top up my ilmu, apa yang I nak buat, macam mana I nak masukkan barang daripada China yang murah untuk help all these founders untuk dapatkan harga paling murah, jadi dia punya untuk keluarkan dia punya produk. Which is kita ada packaging, kita ada raw material, and kebanyakannya boleh katakan 80% of raw material coming from China. So masa tu first product yang I buat adalah I tengok satu kosmetik tu I beli kat Watson je, tapi kat belakang tu kita ada manufacturer by apa nama kilang tu. And then I search, I Google. Bila I search, I Google, I start contact. So I start contact, I bina engagement online dulu, and then I keep promote dekat I punya social media. So masa tu lah engagement tu berlaku. Dan bila kita dah ada start engagement, kita dah mula bercakap dengan orang luar negara. Dia jadi satu macam perkara yang wow tau, untuk orang kampung yang bercakap dengan overseas people yang tak pernah ke luar negara pun sebelum tu. So benda-benda macam ni yang menyebabkan kita lalui what we call it, satu proses, which is 1000 hari sumpahan. So first time saya import adalah untuk wax. Yes, wax kalau tak silap saya. Yes, wax. Tapi benda tu rupanya import exportnya bukan senang. Kita kena hadap custom, kita kena hadap, and then kita tak boleh lakukan tanpa permit. And actually saya buat kerja belakang tabir yang boleh saya katakan sebenarnya haram. Hampir setahun sebab saya tak ada import permit masa tu. And then bila tak ada import permit, haram sebab tak ada import permit lah. Ya, betul. Bukan edar daging khinzir ke haram. Tak. Allah. Bukan kata. Buat saya terkejut je. Allah. Okey, Tuan Yuremi nak maklum pagi ni, pagi tadi saya nampak pengertian 1GM sekarang kita tahu still actively tengah promote campaign 100k and wondering pula and domestically wondering pula seorang tokoh daripada kampung naik ke international level. This is saya nampak balancing and currently is a adakah ini scrubbing and laundry ke macam mana tuan? Saya serahkan kepada tuan Remy. Selamat pagi tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the clubhouse. Saya nak dengar lagi Rin. Nanti saya jawab soalan Farid. Rin habiskan sentence Rin. Nanti Rin ada berapa kali lagi nak share kan. Kemudian saya nak tanya GM. Go ahead Rin. Go ahead dulu. Nanti saya jawab soalan Farid. Baik, terima kasih
panggil Remy. So masa yang saya start import tu, itu adalah pengalaman pertama saya dan pengalaman pertama saya yang bawa saya hingga ke hari ini. Saya dapat first 1 million sale masa umur saya 25 years old. And it's really hard sebab you tahu tak, bila you tak ada anything, you tak ada background business, you tak ada like support daripada big family you know nothing, you tak ada kawan yang buat import, you tak ada kawan yang buat export, you cuma bergantung harap pada satu benda yang nama dia Google. That was my first thing. And then benda ni bagi saya rasa terima kasih sangat sebab alang-alang mak saya dengar. Saya nak cakap satu benda je, terima kasih sangat-sangat pada mak saya sebab mak saya kenalkan saya internet pada umur saya 11 tahun. And then masa tu dekat kampung air lanas tu, dekat Jeli tu, internet tu tak wujud tau. Which bukan tak wujud, dia ada tapi lain GPRS sahaja. So saya didedahkan dengan internet ni agak awal berbanding rakan-rakan saya yang lain. So apabila saya ada this kind of internet, and then saya rasa saya adalah produk daripada ruang dan peluang yang diberikan dan digunakan sebaik mungkin. Masa saya darjah 6, saya terpilih oleh saya punya adun, Datuk Pa, Datuk Mustafa Muhammad untuk jadi wakil Jeli belajar di Ellis Smith School. So how am I great with my English is because I'm coming from Ellis Smith School. Saya ambil kelas English yang disponsor, international school yang disponsor oleh Datuk Mustafa Muhammad. So daripada situ I built my engagement, and then I saw all these people, sebab dekat Ellis Smith School tu semua anak-anak boleh katakan 80% lah, semua orang kaya tau. When you sit with all these rich people but you were not one of them, you akan rasa macam I wanna be one of them. I wanna be. Tapi saya tetap lagi dengan cita-cita saya, which I still wanna be a housewife. So how to be both? So you need to be a boss. It's not a leader anymore. Sebab I know I'm not good, I'm not capable of being a good leader. So I need to be a boss. Sebab kalau I lelaki mungkin senang. I boleh jadi imam, I boleh ask my staff untuk baca Al-Maqsurat, baca Yasin every day ke apa. I boleh lead the program. But I am a woman. When I say I am a woman, I can't do certain things yang I rasa I just need to be a boss, a good boss, a good example, so I can still pursue my dream, which is I nak jadi suri rumah. And currently, Alhamdulillah, I think this whole week, I had stay kat rumah, tapi still I manage my business. And then this week also kita dah buat 200 to 300k this week. Tapi semuanya run autopilot, and I stay kat rumah, enjoy my time with my husband, enjoy my time with my son. Sebab 3 tahun pertama bisnes saya sangat-sangat mencabar. I became a single mom at the age of 24. I lost my first property at the age of 24, but I bought my first property at the age of 22. I think semua benda tu sangat baru and sangat early untuk budak remaja yang sepatutnya spend her time with friends, enjoy fun time. So I did all that thing because of my dreams. I nak jadi suri rumah, I nak duduk rumah. So I think now I'm good. Habiskan masa kat rumah, duduk rumah semua. Malam semalam I cook for all my families. Benda tu buat I rasa enjoy. So for me, setiap orang lakukan business, they already have this kind of big why. Bila kita cakap, sebab tu bila I terdengar bila orang tanya what is your big why, actually if you are already in business, you actually already have that kind of what we call it big why. You dah ada great why you dah ada big why you. Sebab kalau you tak ada big why, you tak ada great why, you memang takkan
you have no point, you have no what we call it, you have no reason for you Hi. to do business. That is one little thing yang I boleh share. Mungkin kalau dengar my sharing agak bukannya menyayat hati tapi a bit harsh lah. Dalam 1000 hari sumpahan tu, bila kita bercakap tentang haram tadi, alang-alang mak saya ada kat bawah. Tahu tak, saya pernah satu ketika barang saya disekat custom. Barang tu nilai dia lebih kurang 8K. Untuk student masa tu, saya rasa saya second year. Untuk student 8K tu saya tak ada tau. Sebab saya ambil upah yang sangat-sangat minimal, which is untuk 1000 tu saya ambil lebih kurang 100 ke 50 ringgit masa tu. Untuk 1000 ringgit punya order tau. And saya memang tak pernah menggunakan modal saya sendiri sebelum ni. Saya memang bergantung kepada deposit orang. So berkaitan dengan hutang, Alhamdulillah at the age of 26 right now, saya tak pernah berhutang. And then bercakap pasal haram tadi, pernah ada satu kali saya bawa my mom, saya bawa my son, sebab masa tu saya single mom. Saya bawa my mom, saya bawa my son, saya kata barang saya tersekat government. Saya tahu masa tu memang saya buat kerja agak masa tu haram, tapi saya kena terangkan dekat mak saya kena terangkan dekat anak saya yang kecil masa tu beberapa bulan, tapi saya terangkan juga, which is saya tak mampu nak beli import permit masa tu. Saya tak mampu nak bayar permit. Saya tak mampu nak bayar import license, because import license masa tu yang paling kecil pun yang license G masa tu paling kecil pun 22K. So saya tak mampu. Jadi bila saya tak mampu, saya just buat bergantung kepercayaan orang yang saya masukkan produk as trial product. Bila trial product still boleh, tapi bergantung kepada custom, either lepas ke tak. So saya ajak mak saya ajak anak saya kata, this gonna be the last time maybe insyaAllah I buat kerja haram, sebab I'm enough dah. Saya dah ada that 20,000 untuk first modal saya ada import license. So saya cakap kat mak saya, mak ikutlah. Bawa Nail sekali, bawa anak saya sekali, kita pergi kat port masa tu, kat KLIA port. Dan saya kata kat mak saya, kalau saya kena tangkap today, it is because I want to pursue my dream. Sebab nak cari husband kaya bukan senang, walaupun you cantik ke apa. And nak cari husband kaya pun tak senang kalau you tak ada kontak yang betul-betul. Faham tak? And then saya kata tak, I need to be rich. So saya bagi tahu mak saya, okay mak, follow ikut Alung, tapi ni Alung bagi tahu betul-betul Alung nak bayar duit bawah ni je. At the age of 23 kalau tak silap saya masa tu, umur saya 23, saya nak bayar bawah meja berapa dekat RM1,000. Saya bayar ulat, what you call it, untuk keluarkan barang tu, sebab barang tu dah tersekat. So masa tu saya tengok mak saya menangis. And then mak saya tunggu masa tu lama, 2-3 jam. 2-3 jam kita tunggu dekat port tu, sampailah ulat tu keluar bawa barang kita orang, barang klien saya. And then daripada situ saya kata, alhamdulillah saya dah cukup dah ni, saya boleh beli dah import license. Lepas ni saya boleh apply. Bila saya boleh apply dengan MIT, saya apply dengan Midang, pakai import license. So lepas ni saya buat kerja halal lah makdum ni. Alhamdulillah, that's a bit harsh, yang mana I think mungkin semua orang lalui perkara yang berbeza, tapi saya laluinya agak muda. Diuji dengan keretakan rumah tangga masa tu, diuji dengan jadi single mom, tapi Alhamdulillah I still manage dapat dean list untuk my psychology. So mungkin there certain people that dalam diri dia sendiri dia ada satu what we call it motivation, self motivation. I love myself so much. I tak tahu, I love myself so much. I tak sanggup untuk sakitkan myself. So anything I do, benda pertama saya fikir adalah me and myself. Kalau I dapat fikir me and myself, I rasa benda ni yang akan menguatkan I untuk jaga everyone, untuk jaga my parents, untuk jaga my son, untuk jaga everything.
ekspor. I dah ada pekerja daripada luar negara. I ada New Yorker as my workers. I ada Korean as my workers. And I ada private equity yang for me it's a little bit proud moment which is I dah start masuk dalam Aeon Mall. I dah ada nasi bungkus RM2 cawangan, and it took $500,000 punya cost. I think untuk anak kampung 1000 hari sumpahan yang I dah lalui tu, it's real to make you who you are today. Okay, terima kasih Tuan Jurim. Saya rasa saya cakap agak banyak. Untuk budak-budak for me agak banyak. Saya minta maaf, but thank you so much. Alright, I think this is what I love most about the Avengers, right? The more kita kumpulkan Avengers, saya selalu cakap everyone has a story to tell. But then again, for you to really get the gem out of it, you got to really scrub, and you got to do laundry and scrubbing. The scrubbing is all about macam mana you push lagi deeper for you to get the beauty. And today kita bagi platform itu kepada dua orang perempuan yang saya kenal personal sebagai jemaah saya. Pertama kita cakap Puan GM. GM has been an iron lady to me. She's very strong. Started with RM300 and she's been in the business for the last 20 years. Saya tak sempat dengan GM juga, tapi GM akan cakap sekejap lagi. Rain is a newcomer. Dan kenapa saya lagakan anda berdua? When I kenal Rain, I kenal personality Rain, and you dengar sendiri, you witness yourself siapa Rain. Dia beri saya nampak, bagaimana Rain saya nampak adalah the younger versions of GM atau GM muda. Of course in terms of peratakan lain, tetapi dari segi cita-cita, keinginan, kemahuan dan sebagainya, mereka mempunyai persamaan yang sangat sama dan sangat kuat. Saya nak pergi ke GM act like a CEO even though you don't feel like it. Being a CEO, you akan sentiasa dalam spotlight. Kita ni human. When saya katakan human, kita adalah insan. Insan ni nak 365 darjah, 365 hari. Kita cakap kita nak bermotivasi, kita nak optimis, kita nak cerita nilai-nilai murni. Ni kadang-kadang kita cakap cerita tu amat kartun lah, because kita insan. Sebab tu dalam Frank Sinatra, ada hari kita menangis, ada hari kita meraung, ada hari kita ketawa, ada hari kita meratap dan sebagainya. Bagaimana GM melalui dan bagaimana mandian garam GM membantu GM untuk terus bermotivasi, untuk terus menjadi orang lain, anak-anak buah kita, investor kita, kawan-kawan kita, tengok kita sebagai satu inspirasi untuk menjadi sentiasa optimis setiap hari. Go ahead, GM. Okey, terima kasih Tuan Yuremi. Okey, bagaimana saya membina setiap hari? Menipulah kalau kata CEO tak down. Menipulah kalau kata CEO tak menangis. Menipulah kalau kata CEO sentiasa happy. Itu semua tipu tu. Okey, realitinya, itulah perjalanan, itulah prosesnya yang perlu kita lalui. Sebab apa? Sebab melalui proses-proses itu kita akan lebih matang, kita akan lebih bersedia untuk menghadapi yang lebih tekanan lagi dekat depan sana nanti. Sebab apa? Sebab apa yang saya selalu motivasikan diri saya, yang mana perjalanan ini adalah panjang dan perjalanan ini adalah tak ada noktanya. Yang mana kejayaan ini tak ada nokta. Itu semua rahsia Allah. Yang mana kita sebagai hamba Allah, kita perlu melalui dengan ikhlas dan sabar. Kita perlu melalui dengan rasa riang ria untuk melalui perjalanan-perjalanan. Dan sebab apa? Sebab kita tak tahu noktanya bila. Nak berjaya, untuk anda yang dekat luar sana yang bersama dengan JM mungkin, untuk berjaya ni kita tak tahu bila kejayaan tu, kita tak tahu sebab dia tak ada nokta. Sebab itu semua adalah rahsianya Allah. Okey, dalam ujian Allah pasti ada kiriman bungkusan indah buat kita sebenarnya. JM juga melalui ialah apa yang Rin cerita tadi kan. Masya Allah JM pula teringat waktu muda-muda dulu, macam mana JM melalui hari-hari sumpahan itu kan. Jadi
bagi JM ya, melihat ujian Allah itu dengan mata hati dan jiwa, serta kita perlu perhalusi. Ya, sebab apa? Sebab kita selalu down, sebab kita fikir apa yang kita tak ada hari ni. Sedangkan ya, kita lupa apa yang kita masih ada sekarang ni. Ya, bagi anda yang masih baru dekat luar sana kan, kita down bila sale kita kurang, selalu kita down bila bisnes kita tak jadi. Tapi kan sebenarnya kita lupa apa yang kita ada hari ini. Sepatutnya kita lebih mensyukuri dan mensyukuri. Sebab apa? Allah kata bila kita syukur, Allah akan tambah lagi. Saya belajar melalui 1000 hari sumpahan, perjalanan kehidupan saya, perjalanan perniagaan saya melalui inilah prosesnya yang saya lalui. Di situ bila perniagaan saya yang kedua, iaitu pembekalan cenderamata, hancur kerana gagal tu sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu bagaimana nak menguruskan keuangan, bagaimana nak menguruskan modal, sehinggakan saya bertambah banyak hutang dan bertuahnya saya sebab saya tak berhutang dengan bank, tapi saya berhutang dengan ramai investor persendirian dekat luar sana yang membuatkan saya terjerat. Dan bila semakin lama semakin banyak hutang, saya terpaksa tutup company saya dan saya duduk dekat rumah. Agak-agak bila hutang banyak, bisnes lingkup, duduk rumah gembira. Tak gembira pun masa tu. Suami pula kan kita minta dia bayarkan hutang-hutang kita. Agak-agak suami kita tu suka ke nak bayarkan hutang kita kan masa tu. Tapi alhamdulillah lah, melalui perjalanan dan prosesnya, saya yakin satu je, Allah bersama saya masa tu. Dan sebenarnya sebab tu saya suka sangat, saya selalu ingatkan kepada tim-tim saya, berdoa, usah putus berdoa kepada Allah, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, memohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Dan bila kita memohon kepada Allah bersungguh-sungguh, tindakan kita juga kena bersungguh-sungguh melaksanakan tindakan itu. Sebab apa? Berdoa dan mengusahakan tu kena seiring untuk mencapai sesuatu. Jadi bersungguh, macam tu kita bersungguh minta dengan Allah, macam itulah juga kita bersungguh mengusahakan sesuatu, apa yang kita nak, apa yang kita matlamatkan. Jadi dekat situ bila semangatnya hilang, bisnesnya lingkup, banyak hutangnya, Allahu Akbar, memang hilang semangat, keyakinan tak ada masa tu. Ya Allah, saya tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun ada yang datang bawa bisnes katanya tanpa modal. Tapi percayalah tuan-puan, jika bisnes tu tanpa modal pun, tapi semangatnya tak ada, kita tak boleh nak melaksanakan apa yang kita nak usahakan. Dan saya sentiasa mohon pada Allah, ya Allah, kembalikan semangat aku. Dapatkanlah penawar untuk hati aku, untuk semangat aku, supaya aku berdiri teguh, supaya aku bangkit balik untuk melalui perjalanan-perjalanan yang masih panjang. Bila kita fikir anak-anak masih kecil lagi, ada mak ayah lagi masa tu kan, adik-beradik bukannya orang-orang yang kaya, semuanya yang biasa-biasa saja. So dekat situlah big why saya, kat situlah saya mula bangkit. Dan alhamdulillah, Allah hadirkan penawar melalui garam sahaja. Allahu Akbar. Asbabnya garam, semangat saya bangkit. Asbabnya garam, saya mula berkeyakinan tinggi. Dekat situ saya mula pasang niat, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku, ya Allah, jika garam ni baik untuk aku, pastinya aku boleh bantu orang lain yang sama macam aku dekat luar sana, mengalami rasa yang sama macam aku hari ni. Daripada situlah bermulanya. Dan formula yang pertama yang JM buat adalah restu daripada suami. Restu daripada suami ni adalah
umpama keizinan suami. Sebab apa? Sebab sebelum ni buat bisnes tak cakap dengan suami, sembunyi-sembunyi, ada masalah sembunyi-sembunyi, ada hutang banyak pun sembunyi-sembunyi. So macam mana suami nak tahu, dan macam mana suami nak redha, dan macam mana suami nak doa bersungguh-sungguh kepada Allah, sedangkan doa suami tak ada hijab untuk kita. So itu yang saya buat perubahan besar, yang mana saya minta suami saya doakan, bang, saya nak buat produk garam, saya tak nak minta modal abang, sebab selalu saya dah sangat minta modal abang tapi tak pulang-pulang. Tapi kali ni bang, saya tak nak minta modal abang, tapi saya hanya nak satu je daripada abang, adalah doakan saya, redakan saya sepenuhnya, ikhlaskan saya apa yang saya nak buat. Sebab selama ni saya tak minta pun doa abang, reda abang, dan saya dah penat dah. Itu yang saya minta, restu suami, izin suami. Alhamdulillah, bagi anda dekat luar sana yang masih muda-muda lagi, magicnya bila suami bersungguh-sungguh mendoakan kita, dia memberi perubahan yang besar kepada kehidupan kita, insya-Allah. Jadi melalui asbabnya garam, itulah Aura Rezeki bermula. Produk JM diberi nama Aura Rezeki, yang mana itulah JM bermula. Melalui garam sahaja dalam masa 6 bulan, JM boleh capai lebih 1 juta ringgit dalam produk garam ni. Walaupun masa tu, ya Allah, susahnya nak explain dekat orang. Orang kata mandi garam melekit lah, orang kata mandi garam syirik lah. Tapi itulah prosesnya yang JM lalui. Dan Alhamdulillah, bila berjumpa dengan Tuan Yuremi, kalau dulu JM fikir hanya jual-jual sahaja, hanya jadi jurujual, dapat jual dah cukup lah, dapat juta-juta pun cukup lah, dapat ratus ribu, puluh ribu pun cukup lah. Tapi Alhamdulillah, melalui Tuan Yuremi, JM mula nampak yang mana bisnes ni bukan hanya sekadar menjual. Bisnes ni adalah membina membina satu empire ataupun membina satu platform untuk kita bantu orang lain. So Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih Tuan Yuremi sebab ialah membawa JM dan juga Aura Rezeki berkembang dan lebih berkembang hari ini, insya-Allah. Jadi itu saja Tuan Yuremi. Mungkin Tuan Yuremi ada nak ni. Okey. Saya nak bagi hari ni kita special, and somehow selepas kita track dulu, Selasa, Rabu, Khamis biasanya kebanyakan alumni dan juga pendengar di Clubhouse mereka ada lebih waktu. Biasanya engagement traffic lebih mudah pada Selasa, Rabu dan juga Khamis. Of course Jumaat kita ada Ice to Win. Sisa hari ni kita punya cakap orang-orang kuat berada di bawah ni, makin ramai orang-orang kuat kita alumni ada di sini. Saya nak ni Zaki, Muaz dan Abdul. Ni perkongsian. What do you think about these two iron lady? Macam kita nak cerita ni, kita menghargai wanita lah. Bagaimana dua orang CEO, dia orang selalu cakap perempuan ni tak boleh jadi CEO, dia emosi. Ada banyak cerita je tapi tak boleh buat kerja. Macam mana persepsi anda berdua selepas anda dengar JM dengan Rina ni? Kita start dengan Zaki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Remy for inviting me. Saya macam speechless lah dengan cerita Puan Rin dan Puan JM kita. Tu lah cakap, dia punya besi tu besi. Besi dia orang memang power lah kan. Memang wanita ni kita tak boleh nafikan mereka sangat emosi. Okay, kalau nak comparekan dengan CEO lelaki, tetapi sometimes emotional tu yang menyebabkan dia kuat. Dia ada sentuhan emosi dia kat situ, menyebabkan dia punya drive tu lebih kuat dan membina besi dalam dia yang lebih kukuh kan. So saya sangat respect lah both of Iron Lady. Sebenarnya saya dah jumpa dah Puan JM untuk aku CEO kampung last week, mungkin dia tak available kan. So kalau available lah this week, saya mohon lah, saya nak jemput jugalah Puan Rin dan Puan JM untuk sama-sama berkongsi dekat aku CEO kampung supaya saya boleh interview lagi lebih mendalam, okay, on different angle pula lepas ni. Saya rasa itu saja. Thank you. Alright, Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua CEO yang ada kat dalam ni. Terima kasih Tuan Yuremi, terima kasih Farid, former moderator, and then terima kasih Khalid Zaniman,
setiap hari, setiap pagi berada di sini. Alright, saya Rin. Hai, apa khabar Rin? Hai Muaz. Ingat saya lagi ya? Jiran. Jiran masa dekat TPC. Okay. Sebenarnya cerita Rin ni saya dengar dah kata masa di TTC. Dan Rin always macam tu lah bila dia bercerita. Bercerita dia memang sentiasa daripada hati. Dan saya yakin because of that, because of the soul yang Rin ada, dia berjaya menjadi seorang leader yang bagaimana dia berada sekarang. Sebab selling and leading is a transfer of emotion. Okay, bila kita memimpin, kita mesti boleh transfer emosi kita untuk menaikkan emosi orang lain, tersentuh emosi orang lain, supaya mereka boleh bukan saja ikut apa yang kita kata, tapi bila dia buat tu dengan emosi, supaya energi dia sampai. Begitu juga dengan Puan JM tadi. Okay, bagaimana mereka bila berkata-kata, saya tak nampak benda emosi itu sebagai satu kelemahan. Saya nampak sebenarnya emosi adalah antara sebab kenapa banyak wanita menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat bagus. Because bila mereka tahu bagaimana nak salurkan emosi tersebut, mereka boleh bangkitkan. Mereka boleh, orang kata, energize. Mereka boleh transfer the soul of them kepada orang-orang di sekeliling mereka. Itu yang saya nampak sebenarnya pada perkongsian pagi ni. Okay, so itulah yang saya boleh simpulkan lah. Kita tak nak payah panjang pagi-pagi ni. Okay, itu saja Tuan Remy pandukan saya. Terima kasih. Right, that's cool. Encik Abdul, semalam saya bersama dengan Hijrah Water and the founder. Apparently Hijrah Water ni dia diuruskan oleh keluarga. Mereka berenam adalah shareholder. Dan saya duk fikir sejak kat Hijrah Water, why orang Malaysia hari ni kita pakai Kowe. Kowe dah ada 1.5 juta penduduk household yang pakai Kowe. Kuku dalam tempoh 4 tahun hari ni mereka habis. You ada lebih tahu bilangan harga kuku ni. Chief Sales Manager dia adalah Abdul. Saya cakap ni dua barang luar. Kenapa tidak Hijrah tu yang memang mempertabatkan halal dan mereka adalah komplimen. In fact mereka nak jadi kita cakap global. Kita bantu mereka establish the vision yesterday. They want to be a global kita cakap water filter halal in the world, for example. Kenapa orang macam Abdul tak boleh masuk? Saya cakap because the moment you bring orang macam Abdul ni masuk, saya rasa mereka will be able to get 1 million customer in Malaysia akan pakai Hijrah Water. Now, Abdul, nanti awak pergi cari Hijrah Water lah. Tapi untuk hari ni kita cakap pasal dua orang perempuan ni kat atas ni, wanita hebat ni kita cakap. Saya dapati, because you orang salesman, kita kata ni seorang CEO di Amerika yang kuat berjaya. Dia cakap selling is one of the top 3 skills a CEO need. Dia cakap art of selling, menjual ni adalah 3 top kriteria yang mesti ada oleh seorang CEO. Dan saya sangat bersetuju kerana saya katakan nak buat bisnes anda kena pandai menjual. Saya selalu katakan untuk menjadi bisnes, untuk menjadi seorang CEO yang hebat, anda perlu menjual. Kehidupan kita setiap hari menjual. Kita nak kena convince anak kita supaya ikut kata kita kena jual. Kita kena dapat dia punya buy-in. Kita nak dapat restu suami kita macam JM buat katakan tadi. Dia perlu jual kepada suami dia supaya dia dapat restu pada suami dia. Untuk Irin tadi bawa mak dia daripada kampung abang pergi jumpa cari ulat ke KLIA. You got to have the ability to persuade and selling. Cuma kita cakap yang meletakkan mereka pada kelas yang tersendiri. A great salesman tidak menjual. Mereka menjual dengan cara tanpa mereka memaksa, tetapi orang tertarik dengan penceritaan dan apa yang mereka bawa. So apa kata anda sebagai Chief Sales Manager kepada Kuku International tentang live, kita cakap skill menjual tanpa perlu menjual yang dipamerkan oleh dua wanita hebat ni? Allahu Akbar. Terima kasih Tuan Remy dan opportunity untuk share sikit. Terima kasih semua yang berada di atas. Tuan Farid, Puan JM, Iman, Kalis, Puan Rin, Wan Zaki, lama saya tak persiaran ni. Okay, basically satu, even as CEO ke salesperson ke, bagi saya dia tidak terbatas oleh gender lah kan. That's my first opinion lah. I tak ada bias, but to me siapa-siapa yang berusaha
jelas mana dia nak pergi, insyaAllah dia boleh sampai. Kan? The willing power, kehendak yang kuat untuk menuju sesuatu, untuk capai sesuatu based on big why dia, insyaAllah make it achievable lah. So saya selalu share lah, sebab bila kita sebut pasal menjual ni, semua orang nampak produk, duit dan transaksi. Kan? Basically menjual is membantu orang buat keputusan yang kita nak dalam keadaan mereka gembira. Saya ulang, kita bantu orang buat keputusan yang kita nak dalam keadaan mereka gembira. So it's not about product, it's not about money, it's about what you want and how you want to get what you want lah. Betul tak? Jadi orang kata apa, untuk mencapai benda ni, untuk kita keluar daripada zon menjual, dia sebenarnya background ke, asas dia adalah niat tu. So bila niat kita lebih daripada keperluan diri, dia akan nampak all the soft selling skills dia akan keluar, all the orang kata apa, storytelling dia akan keluar, sebab dia bukan about themselves anymore. Dia tahu kalau dia nak capai kejayaan bisnes dia, it's not about dia sahaja seorang, it's about the company, it's about the staff in the company, it's about the supplier yang diorang boleh bayar, it's about customer yang diorang boleh serve. Kan? So bagi saya, dia bermula pada niat tu lah. Kalau nafsi-nafsi, biasanya dia akan pergi hard selling. Itu basic, sebab ramai orang masih confused kan, macam mana nak tukar daripada hard sell. Sometimes we need hard selling, tapi certain level kita dah kena macam mana dia jual, macam mana dia dapat beli jiwa mereka-mereka yang perlu dibeli jiwa tu kan. So sebenarnya dia mula balik dengan niat kita. Kalau dia besar niat tu, dia akan kuat dia punya urge in getting what they want, yang mana akan mengeluarkan semua skill-skill. Sebab benda-benda ni semua dah ada dalam diri kita sebenarnya. It's a matter of bila kita nak polish dan keluarkan dia. Itu je kot. Allahuakbar. Alright, that's great. Hari ni sangat menarik kerana semua alumni ada masa, Allah beri mereka keizinan masa untuk mereka masuk dan berkongsi. Kita ada ramai yang ini usahawan di bawah dan juga yang berkongsi dengan saya hari ini di atas. Mungkin juga kerana aura garam yang JM bawa, maka semua orang hari ini tertarik untuk pergi ke atas, dan berkongsi. That's kata joke untuk JM. Now Rin, JM, hari ini saya meraihkan anda. Kita nak keluar ni 5 minit lepas tu pukul 10 kita dah semua dah start kerja. Rin, dalam tempoh 2 minit anda tutup kita dengan something yang wow, supaya kita boleh bawa hari ini sebagai something yang bermanfaat untuk semua. Dan saya harap anda dan juga GM akan bantu Zaki nanti pada hari Jumaat untuk bantu insan lain terinspirasi dalam Aku CEO Kampung. Okay, Rin, 2 minutes to you. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya simpulkan sepantas mungkin, insyaAllah. Baiklah, daripada kelas tempoh hari which is TDC, saya masih lagi tak continue untuk ke white cap, kerana bagi saya kena faham dulu 14 kredo. Daripada sesiapa yang kat bawah yang tak faham apa itu kredo adalah satu semangat, satu kepercayaan kita untuk kita gerak kita punya action. Jadi daripada orang yang zero, berlatar belakang yang kosong berkaitan dengan perniagaan, saya rasa 14 kredo ni saya kena faham dulu, and then daripada 14 ni saya dah buat, alhamdulillah saya dah buat 8. So saya ada lagi beberapa yang saya tak buat lagi, yang saya perlu tekankan diri saya supaya saya dapat jadi orang yang benar-benar serius dalam bisnes. Sebab for me, at the age of 26 right now, saya bukan orang yang betul-betul serius lagi. For me, saya still lagi berimpian, dan impian saya masih lagi nak jadi suri rumah. Tapi saya ada staff-staff yang bagi saya mereka bergantung kepada saya, dan kepada orang yang di bawah yang masih lagi tak tahu di mana nak bermula ataupun dah ada di peringkat di mana 1000 hari sumpahan tu menghantui. Satu je pesan yang for me, yang saya pegang daripada dulu. Do good, the return will be good as well. Buat baik dengan orang baik.
Kalau you rasa this is your dream, this is your impian, pergi je, buat je. Asalkan benda tu bukan lagi sesuatu yang haram, benda tu tak salah, benda tu penuhi semua kredo, nice to win. So buat, just buat. Macam yang Tuan Remy kata, Adidas bagi tahu, just do it. So just do it. Saya punya Nike just do it. Nike, just do it. So benda ni sangat penting, walaupun satu ayat yang simple. Dan sekali pastikan dalam diri kita tu ada satu burning spirit, iaitu I have to do it because I need it. Okay, selamat pagi. Terima kasih semua atas jemputan. Terima kasih. And just, kalau sesiapa ada rasa untuk buat produk ataupun nak import dengan harga murah, sebab currently kita dah ada forwarding company on our own, so boleh contact kami di Produk Lega Supplies. Search je Produk Lega, PRODUKLEGA. So kat situ rasanya kalau ada search Produk Lega, insyaAllah keluar kami. So boleh datang ke office kita, warehouse kita, semua boleh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Great. Untuk seorang wanita berusia 26 tahun, saya kenal lah ramai wanita, bukan sebab saya ni kaki wanita, tapi saya kenal lah kita kehidupan kita bergaul. Ramai wanita umur 26, saya tak tahu nak panggil wanita ke, saya nak panggil girl pada umur 26 ni. Because kadang-kadang mereka dalam krisis mencari identiti. Ramai masih sibuk buat kat Instagram, lawakan muka, nak cari pasangan, nak cari apa. Bila kita suruh dia bercakap, kita nampak ketidakmatangan dalam mencari kehidupan. Tapi hari ini untuk seorang wanita berusia 26, saya kira anda mempunyai visi yang besar dan anda mempunyai promising future ahead of you. Untuk itu saya katakan JM, anda will be the perfect mentor, anda will be the perfect icon untuk orang anak muda yang berwawasan macam Rin ni. Maka mana anda nak tutup hari ini supaya menjadi inspirasi pada orang lain? Okey, terima kasih Tuan Remy, terima kasih juga buat Tuan Farid, semua-semualah yang ada hari ini. Terima kasih juga pada Puan Rin. Okey, setiap kita pasti ada impian, dan impian JM selaku pengasas dan juga ketua kepada rangkaian pasukan JM. Secara jujurnya, JM menginginkan melihat kejayaan demi kejayaan kepada mereka semua tim JM. Dan JM tak nak you all macam mengkagumi JM, fanatik dengan JM ataupun taksub dengan JM. Apa yang JM nak mereka tahu dan ikut kesungguhan, kekuatan, semangat yang JM ada untuk you all drive ke arah apa yang you all matlamatkan. Untuk Rin juga, itulah pesanan daripada JM. Okey, kesungguhan tu kena ada. Emosi tu biasalah kan? Semua orang ada emosi. Tapi kita jangan berlama-lamaan dengan emosi yang tak best dalam hidup kita. Jangan biarkan emosi kita mengganggu ataupun menghalang kita untuk kita terus maju ke hadapan. Jadi teruskan perjuangan anda semua, kerana kejayaan itu adalah rahsianya Allah. Anda perlu lakukan terus dan seterusnya melalui dengan riang-ria, dengan gembira, dengan rasa ikhlas dan sabar. InsyaAllah anda akan dapat apa yang anda mahukan. Itu saja Tuan Remy. So Alhamdulillah, today is a great day. I think as usual, today is really a great day. Kita kumpulkan Avengers dan usahawan daripada berbagai subject matter expert. Mereka adalah captain of their own game, if you like. Maybe they are not captain of the industry yet, tetapi kita katakan surely mereka adalah captain of their own game. Saya nak tutup hari ini sesi sebelum saya sampaikan Farid, kalau Farid ada sesi networking dengan tim yang lain dan sebagainya. Hari ini kita menuju ke alam yang kita panggil buka.
baru kita bisnes nak picking up balik. Ada hura-hura nanti, COVID akan datang balik. So they are contemplating now at a very high level management of country, nak tutup ke tak nak tutup. There will be implications of doing so. Kita cakap hari ini, kita cakap we are living in a world yang penuh dengan is a pressure cooker environment. Kita macam duduk dalam ketuhar ni, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap okey, sekejap tak okey. Apa yang berlaku kat depan sangat tidak boleh kita predict kan. Kita mungkin hire the best strategists in town, but kita cakap 1 out of 10 kita cakap nak dapat seorang pun yang boleh predict future dengan tepat. Saya rasa cabaran tu makin mencabar. Maka hari ni kita cakap the best leaders in brutally competitive environment. Hari ni kita cakap anda memerlukan the sixth sense untuk bau, untuk kenali apa yang akan berlaku kepada perubahan market. Untuk itu anda perlu imaging the unimaginable. Anda kena start berfikir, because that's what the credo is all about. Because when we talk about build to last, we talk about sell by sell, we need to be ahead of the rest of the people dengan fikir apa yang kita boleh buat akan datang, supaya apa yang kita akan buat tu bukan saja ianya akan menyempurnakan transaksi perniagaan, tetapi ianya menjadi kepada komplement kepada kehidupan manusia sejagat. Kerana itu kita ada tim yang kuat di sini. Kalau kita, this is the whole idea kenapa saya tubuhkan White Cap, the Black Code, Aku CEO Kampung. Kita nak himpunkan a captain of their own game yang kita faham satu je. Hari ni anda di Black Code dan White Cap anda faham satu je. Your game is only one, and one only. Profit is a reward. Only you deserve kalau you make your customers delighted. Itu je kita cakap. Selain daripada itu, anda tidak berhak langsung ambil profit daripada customer anda jika anda gagal membuat customer anda delighted. Itu kita agree. Maka kalau kita bersama dalam konsep ini, kita katakan hari ini kalau kita ada produk, kita perlukan someone untuk menjual, dan kita tahu masa adalah cabaran untuk kita. Maka kita ada ramai sini. JM pandai menjual, Rin pandai menjual, Zaki pandai menjual, Muaz pandai menjual, Abdul jualan adalah profession bagi dia. Kita buka ruang untuk mereka ni berkolaborasi. Ada kita katakan produk services yang bagus, layak, patut dirasa oleh semua orang. Dan hari ini saya bersyukur kerana saya dapat kumpulkan, walaupun kita tak besar macam orang lain, tapi saya dah dapat kumpulkan Avengers yang kita kira mereka semua mempunyai kualiti. They are icon in their own industry, yang mana kita dah start mengenali mereka. Dan kalau anda perlukan nanti platform, bagaimana nak gunakan platform teknologi, kita ada ramai dekat bawah tu, contoh macam Julie ke apa, Jules ke apa kat bawah tu, dia ada platform yang boleh membantu anda. Kalau anda penat-penat nak relax, anda nak ke spa, Farah kat bawah tu ada buat muka treatment dan sebagainya. Nak comel, kita ada Ayu kat bawah, Shawn Paprika, dia memang sehari. Kalau kita nak minta seorang bantuan yang jujur dalam melakukan akaun kita ada Amsyari yang akan bakal join kita dalam Black Code dan sebagainya. The list is on and on. Cuma kita kata, tuan-tuan, puan-puan yang saya sayangi sekalian, perjalanan kita nak menuju ke hari yang terakhir sebenarnya adalah hari akhirat. Itu yang pasti. Saya nak ulang lagi sekali, kita adalah Avengers. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi usahawan. Berapa kali saya katakan betul di market, kenapa kita panggil ini kita CEO, whereby during the first 1000 days kita mungkin layak memegang title Managing Directors daripada CEO, kerana title CEO tu lebih seksi daripada Managing Directors. The title CEO something title yang kita boleh jual. Managing Directors bunyi dia macam sangat old school. Sebab tu bila kita cakap CEO, kita tertarik dengan ikon-ikon di industri. Mereka ni adalah CEO korporat dan sebagainya. Tetapi saya petik kata Tan Sri Wahid Omar, Awu pernah mengatakan pada kita waktu tu dia jemput saya dan Ali datang ke Maybank. Dia cakap, Lee, orang macam kau ni usahawan. Cakap kan, memang aku ni CEO profesional, tetapi aku tak yakin ramai CEO profesional kalau mereka ditakdirkan mereka tiada kerja ataupun mereka hilang kerjaya, untuk mereka bangun kembali jadi usahawan bukan benda yang mudah. Kerana CEO profesional, mereka didampingi, mereka dibekalkan dengan financial muscle yang kuat.
Dengan duit mereka boleh hire the best consultant untuk bantu mereka dalam marketing. Dengan duit mereka boleh hire consultant untuk bantu mereka untuk tengok account. Dengan duit mereka boleh hire the best people to join them. Tapi pengusahawan, anda bermula sebagai chief everything officer. Anda adalah 9 watak Avengers tu, berbagai-bagai karakter tu dalam satu. Maka ianya menjadikan anda sangat special, kita cakap. Hanya orang yang terpilih saja yang ditakdirkan oleh Allah daripada sejak azali lagi untuk jadi usahawan. Mereka akhirnya Allah permudahkan untuk nampak jalan tu. Dan hari ini, suka atau tidak, larilah daripadanya, menyoroklah celah mana pun. Anda telah tertulis hari ini menjadi usahawan-usahawan yang diizinkan Allah untuk hari ini membantu mereka, untuk membantu masyarakat. Dan bila kita cakap anda adalah usahawan, kita cakap Roslan Muhammad selalu kata dalam Aku Sio Kampung dulu, whether the fakta tu betul atau tidak, saya tolak nombor 2. Tetapi ada logik ni, kita kata mereka-mereka yang bergelar usahawan ni, yang mereka yang betul-betul hebat ni, kita cakap bilangan di dalam populasi dunia sedikit saja. Ada yang kata 2%, ada yang kata 5%, atau ada yang kata 10% dan sebagainya. Tidak lebih daripada itu. Kerana betul lah konsep yang membeli itu lebih banyak daripada menjual, kita cakap itu betul. Kerana bila anda memahami bahawa anda adalah golongan minoriti yang powerful untuk mengubah dunia, tadi saya katakan, ingat tuan-tuan, kita adalah Avengers. Dan nombor 1 job kita selain daripada menjadi CEO yang hebat dan sebagainya, kita adalah penjihad ekonomi Allah. Kita adalah penjihad ekonomi Allah. Kerana itu anda dipilih. Kerana itu segala perjalanan anda dimudahkan. Kerana orang-orang yang berjihad ke jalan Allah, Allah mudahkan. Dalam waktu muda kita melakukan banyak kesilapan. Umar Al-Khattab waktu mudanya samsing, tuan-tuan. Umar Al-Khattab waktu mudanya dia Rasulullah nak dibunuhnya. Kita cakap waktu kita dalam keadaan jahil, kita banyak melakukan kesilapan. Maka itulah insan. Bila Rin cakap dia melakukan perniagaan yang itu dulu dengan haram, kita cakap itulah insan. Tapi kita tidak akan berdabik dada, kita tidak akan bangga kerana dulu kita berniaga dengan cara haram. Tak, itu adalah kebodohan lalu yang kita lalui. Yang kita cakap pada Allah, ya Allah, astaghfirullah, ampunkan dosa aku atas kedaifan aku yang lampau. Yang itu perlu bagi kita. Yang itu perlu bagi kita. Kerana itu saya petik kata Rin. Bila saya mengenali Ali Hassan beritahu waktu umur dia macam Rin, waktu umur 21, 22, dia orang handsome dan sebagainya. Bagaimana dia start buat berniaga, dia jual seluar Levi's. And hebatnya orang yang ditakdirkan sebagai usahawan ni, waktu umur 20-21, budak lain sibuk tak tahu haram, misalnya RTP, dia datang satu visi, dia boleh imagine the unimaginable yang saya katakan tadi. Kalau seluar Levi's ni, aku buat style sikit, aku letak tali ke, aku buat gerek sikit pada apa yang Adidas keluar ni, aku pergi dekat Thailand cari kilang dia, aku ingat lagi boleh jual. Enough, dia pergi ke Thailand, dia cari kilang yang buat counterfeit punya Adidas ni, punya seluar Levi's ni, dia tambah design yang memang Adidas tak ada, yang Levi's tak ada. The whole idea dia nak tunjukkan kepada masyarakat yang dia ada something yang luar biasa yang orang lain tidak ada. Kerana dalam menjual, dalam bisnes, you got to carry something yang orang lain tidak ada. You got to be bold. You got to be bold. Cuma ketika itu bila beliau melakukan waktu saya ingat umur 21 ketika itu, dia masih lagi menuntut di engineering di UTM ketika itu saya kira. Dia balik, dia bawa barang tu, lepas tu hari ni juga dia boleh jualkan barang tu dengan banyak duit, dia berkepuk-kepuk. Tapi kata beliau, saya masih ingat lagi, saya kuat rapat dengan beliau. Beliau katakan, ni bila banyak mana pun duit waktu tu aku ada, aku nampak tidak ada keberkatan dalam duit aku. Banyak mana pun aku tidak tahu duitku pergi mana. Dan aku bukan orang yang berpoya-poya. Dia kalau siapa kenal Ali ni, jam pun dia tak pakai, tali pinggang pun kejap dia pakai, kejap tak pakai. Dia sangat simple, moderate dalam kehidupan. Tapi dia cakap dia tidak jumpa duit tu mana perginya. Maka kita cakap ketika itu dia nampak, dia kata, oh sebenarnya keberkatan itu lebih penting. Kerana bila kita menciplak hak orang, Levi's tu
Dia nak establish brand dia sebagai build to last. Dia kena buat pattern, dia kena buat R&D, dia kena faham betul-betul sell by sell, dia kena completekan credo. Maka lahir insan lain nanti ambil je brand dia, beggar, redesign dan jual atas nama orang lain. Maka kita kata inilah penganiayaan kepada mereka yang build the brand secara jujur. Maka kita cakap produk itu haram untuk dijual. Maka dia nampak, Ali hari ni kalau anda panggil dia bercakap, dia akan cakap yang sama tuan-tuan. Jangan copy hak orang. Jangan copy hak orang. Beliau selalu mengatakan soal pentingnya kita be authentic. You got to be authentic. You got to be you. You got to be the CEO of your vision. Kerana itu hari Jumaat minggu lepas kita bawakan tajuk how do we be a CEO of our own way. Kita panggil My Way. Untuk itu saya kira hari ini saya nak menutupkan dengan macam biasalah ayat keramat kita. Kita cakap, tuan-tuan, yesterday is a cancel check. Semalam cancel check. Duit tu dah habis. Tomorrow is a promissory note that gives certain face value of return. But then again, it may happen, it may not. The only currency yang kita ada adalah hari ini. Dan currency itu Allah beri dalam bentuk waktu. Maka kita kata, wal'az innal insana lafil khus illa allazina amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka kita berpesan-pesan kepada kebaikan hari ini. Bukan kita nak tunjuk siapa lebih pandai, siapa lebih hebat, siapa lebih berjaya. Tidak. Kita nak kongsikan kepada semua orang, everyone has a story to tell. Everyone has a great sharing that able to inspire the rest of people. Because dalam ruang-ruang ni ada ramai yang mencari ruang, ada ramai yang mencari idea, ada ramai juga yang mencari kekuatan sebenarnya. Moga perkongsian GM dan Rina tadi, dan juga Zaki, Abdul, Muaz, Farid dan sebagainya, hari ini memberi kekuatan untuk mereka meneruskan kehidupan dengan yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena mengundurkan diri dulu. Terima kasih Farid sekali lagi. Terima kasih Rin. Thank you for being on stage today. Thank you GM. Dua orang ni orang yang sangat sibuk. Mereka dapat mengulurkan masa. Dan seperti biasa, the Three Stooges, kawan-kawan saya, sahabat saya lah. Saya tak panggil mereka ni jemaah student, saya dah panggil sahabat lah. Wan Zaki, Muaz dan juga Encik Abdul. Thank you for being here. Dan saya tinggalkan anda di sini kerana pukul 11.30, 12 nanti saya ada bersama Zack di bawah. I'll see you Zack shortly later untuk YCAP kita. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan alumni yang dimuliakan Allah dan dihormati, saya nak mohon izin berkongsi hadis yang biasa saya kongsi setiap hari. Semalam dia terlupa pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu wajib ke atas setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik dari Sahih Al-Albani dalam Sahih Kitabul satu bagi tak saya nak sebutnya. Dan untuk tu Allahu Akbar, saya sendiri terima kasih dan saya mohon izin pada rakan-rakan usahawan alumni, khususnya alumni TTC Blackcoat dan YCAP, untuk izinkan saya perbaiki dari hari ke hari setiap kelemahan dan setiap yang laku, apa yang kita telah laku, apa yang saya buat pagi ini. Dan untuk makluman, saya mohon untuk makluman, saya nak ambil kesempatan ini bagi pihak aku CEO kampung. Saya ingin menjemput GM, saya ingin menjemput Rin untuk sama-sama memeriahkan aktiviti perkongsian di aku CEO kampung pada Jumaat 30 bulan ni pada 10 malam. InsyaAllah kita kongsikan. Saya ingin menjemput saya harap perkongsian ini tidak terhenti. Saya pasti ada lagi poin-poin yang boleh kita kongsikan. Nanti kita akan simpulkan aktiviti harian ni di aku CEO kampung. Dan untuk itu Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin rakan-rakan lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya mohon izin rakan-rakan di kalangan khususnya rakan-rakan alumni TTC Black dan YCAP untuk saya undur diri dan end room CEO Daily Huddle pada pagi ini. Terima kasih pada perkongsian. Saya sangat menghargainya dan nota have been taken. InsyaAllah. Terima kasih Farid. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih.
Terima kasih semua. Jumpa lagi jumpa tak Terima kasih. InsyaAllah. Farid, Tuan Farid nanti WhatsApp JM ya. Okay. Saya dah PM dah dekat WhatsApp, ada kat Facebook. Okay, alright. Okay. InsyaAllah. Okay semua. Rin. Okay Rin. Terima kasih Assalamualaikum. JM. Sama. Okay. Terima kasih. Okay semua. Bye. Okey, Alhamdulillah, syukur kepada Allah perkongsian kita pada pagi ini di Clubhouse, dan juga di Facebook Live Aura Rezeki Malaysia. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan JM dari tadi. So, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Lama sangat JM tak live di Facebook. So hari ini live kita berlangsung bersama dengan Clubhouse. Jadi JM harap anda semua dapat belajar sesuatu pada hari ini melalui perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat kita tadi di Clubhouse tadi. Jadi JM ucapkan sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan JM. InsyaAllah ada perkongsian-perkongsian nanti. Mungkin insyaAllah hari Jumaat, okey, pada pukul 10 malam aku CEO kampung. Dekat situ JM juga akan kongsikan secara jujurnya tentang perjalanan perniagaan. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Silalah sharing-sharingkan live Facebook ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang tanya khabar, yang tanya yang bagi salam. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.